Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-482 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi membaca daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga ada sedikit amalan, ada sedikit pengetahuan, ada manfaat dan kebaikan yang kita perolehi pada petang ini. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat Ica Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam akhir zaman, kemudian Ica Caca, Bingo, Cik Ded dan juga Nur Sadatul, Hasan Omar, Sulaila Wang, Nur Aini Saleh dan juga Zeti Dahria, Syamsiah Latif serta Zulfadli dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang berada di TikTok, di FB, ahlan Marwani Ahmad, Zamri Ja'far, Kamiza, Ummi Zaya Hadi, Zurida Baco, Ilmima Ahmad, Zimahdun, Zaliha Kamaruddin, Yaya Lia, Aziza Izza, Jamila Zainal Abidin, Mazia Yusuf, kemudian Nur Asikin, Al-Fakirah Nani, Wan Nasra, Wan Ismail, Gali Spirit, Hajarah Zai, Acin Alim, Ana Sukaimi, Safia Sapian, Cik Mas Syarif, kemudian ahlan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Siha Cika, Kak Aningah, Aini Uthman, Kak Ngah Rusni serta Rokiyah Usman dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam Madinah dan juga Hanisah, Ahjumah, ahlan kepada semua. Hari ini kita dah tiba pada muka surat. Berkenaan tentang 3 pesanan penting Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 664, riwayat yang ke-1235. Riwayat yang ke-1235, hadis yang ke-23 daripada 30 hadis yang Imam Nawawi bawakan kepada kita untuk kita jadikan sandaran di dalam kehidupan kita. Maka hadis yang ke-23 ini adalah antara hadis yang isi kandungannya adalah jami', adalah pada waktu itu meliputi pelbagai perkara, dan dalam masa yang sama ini adalah hadis yang penting, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada an Abi Dzar wa Muaz radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka hadis yang ke-23 daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Sabda Nabi SAW, bila kita sebut nama Nabi, minta sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat.
Maka sabda Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana pun kamu berada. Di mana pun kamu berada. Kata Ibnu Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, maksud daripada haitsuma kunta, di mana pun kamu berada, iaitu ayyumakan kunta fih, dekat apa tempat pun kamu berada, situasi apa pun kamu berada. Haitsu yarakan nas, sama ada bila manusia tengah tengok, maka pada waktu itu kena ada takwa. Wala yarawnaka, maka pada ketika tak ada orang nampak pun, pada waktu itu kena jaga perbuatan, percakapan, kerana kamu ada takwa. Kenapa tidak ada beza waktu manusia nampak dan waktu manusia tak nampak? Iktifa'an binadhrihi ta'ala, kerana hakikatnya Allah sentiasa nampak. Kadang-kala kita berbeza, waktu manusia nampak kita baik, waktu manusia tak nampak berubah sikap kita. Maka sabda Nabi SAW, bertakwalah kamu haitsuma kunta, di mana pun kamu berada, sama ada waktu manusia nampak ataupun ketika mana manusia tak nampak, sebab hakikatnya Allah sentiasa nampak dan lihat akan kamu. Dan di sinilah kita boleh lihat sepotong ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa kita kena bertakwa kepada Allah? Innallaha kana alaikum raqiba, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan kamu. Innallaha kana alaikum raqiba, Allah sentiasa memerhatikan kamu dan kamu sentiasa berada di dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka kena sentiasa ada takwa, sama ada waktu manusia nampak ataupun pada waktu manusia tak nampak. Itu adalah ayat Al-Quran yang ada di dalam surah An-Nisa, permulaan surah An-Nisa. Kemudian maksud hadis ini juga disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, usika, aku berpesan kepada kamu wahai Abu Dzar, bitaqwallah, untuk sentiasa ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri amrika, pada urusan kamu yang rahsia, wa alaniyatihi, dan juga pada yang jelas, pada yang sembunyi ataupun yang jelas. Maka inilah maksud daripada hadis ini, sentiasa bertakwa kepada Allah pada apapun keadaan kamu. Jangan waktu orang nampak kita je kita baik, waktu orang tak nampak kita, kita teruk. Akan tetapi hadis ini memberi peringatan kepada saya dan juga kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta, adanya takwa, adanya kesedaran, adanya hubungan dengan Allah pada apapun keadaan, sama ada manusia nampak ataupun manusia tidak nampak. Kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah, lakukanlah pada setiap keburukan dengan kebaikan. Setiap kali kita ada tergelincir melakukan perkara yang Allah tak suka, melakukan maksiat dan dosa, kita lakukan sesuatu yang salah waktu kita lalai dan alpa, setiap kali, wa atbi'is sayyi'ah, susuli, ikuti setiap dosa dengan amalan yang baik. Dan pada waktu itu amalan yang baik tersebut akan menjadi apa? Tamhuha, penghapus kepada amalan yang buruk. Amalan yang baik akan menjadi penghapus kepada amalan yang buruk. Maka ini pesanan Nabi SAW yang kedua. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah.
Maka sabda baginda Nabi SAW pesanan yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah, dan susuli setiap amalan yang tak elok, al-hasanah, dengan buat amalan yang baik. Kenapa kena buat begitu? Tamhuha, supaya amalan yang baik boleh memadam, menghapus, menghilangkan amalan yang buruk. Dan sabdaan Nabi SAW ini bertepatan dengan ayat yang ada di dalam surah Hud, juz yang ke-12, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat, sesungguhnya amalan-amalan yang baik, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan amalan yang buruk. Maka setiap kali kita tersilap, kita terlupa, kita terlalai leka, kita tergelincir melakukan maksiat dosa, setiap kali Nabi ajar kepada kita, selain bertaubat, buat amalan baik. Buat amalan baik. Kerana amalan baik tadi, yang hadis kita baca tadi, begitu juga ayat Al-Quran daripada surah Hud, innal hasanat, sesungguhnya amalan yang baik, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan amalan yang buruk. Maka Ibnu Allan rahimahullah dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, ketika mana mensyarahkan hadis ini, beliau bawakan sebab turunnya ayat sababun nuzul, innal hasanat yudhibnas sayyiat, maka beliau membawa nukilan daripada sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahawa ada seorang sahabat pada waktu itu telah mencium seorang wanita ajnabi, asaba min imra'atin qublah, bahawa ada seorang sahabat pada waktu itu telah mencium seorang wanita ajnabi dan dia menyesal. Maka pada waktu itu dia telah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lin-nabi, man diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tersilap, dia tak adalah sampai kepada zina. Pada waktu itu dia cium wanita tersebut. Fasakatan Nabi, maka bila lelaki ini tanya pandangan Nabi, cerita kepada Nabi, maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW diam. Nabi SAW tidak memberi sebarang jawapan. Sebab pada waktu itu Nabi SAW tunggu wahyu. Tidak lama selepas daripada itu, turunlah ayat, innal hasanat, sesungguhnya amalan yang baik, yudhibnas sayyiat, boleh menghapus, memadam, menghilangkan amalan yang buruk. Maka Nabi SAW panggil lelaki ini, faqara'aha alaih, Nabi baca ayat daripada surah Hud kepada lelaki ini, dan kemudian Nabi SAW ditanya oleh lelaki ini bahawa adakah maksud amalan yang baik akan menghilangkan dosa dan amalan yang buruk, adakah khas untuk aku sahaja wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, tidak, bahkan ianya adalah linnasi ammah, untuk manusia keseluruhan dia. Sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'ah, dan susulilah setiap kali kamu tergelincir melakukan maksiat dan dosa, nak susuli dengan apa? Al-hasanah, amalan yang baik. Kenapa kena buat begitu? Tamhuha, kerana amalan yang baik akan memadam, menghilangkan amalan yang buruk. Lalu adakah perlu kepada taubat? Berdasarkan hadis ini dan ayat Al-Quran, sebenarnya bila kita buat amalan baik, itu pun adalah antara salah satu cara bertaubat dan salah satu cara untuk Allah ampunkan dosa. Cuma ni kalau kita taubat pada waktu itu lebih baik, pada waktu itu kita taubat, kita susuli dengan amalan yang baik, maka itu adalah lebih baik. Maka pesanan Nabi yang ketiga, yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada. Pesanan baginda Nabi SAW yang kedua, susulilah setiap amalan yang tak baik dengan amalan yang baik, supaya amalan yang baik boleh memadam amalan dosa dan buruk tersebut. Kemudian pesanan Nabi SAW yang ketiga, sabda baginda Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berkelakuanlah dengan manusia pada waktu itu dengan akhlak yang baik. Bila kita bergaul dengan manusia, bila kita bersama dengan manusia, maka berlakulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini
adalah nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya akan akhlak. Dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, tidak ada perkara yang lebih mendatangkan banyak pahala, lebih memberatkan neraca timbangan amalan. Ma min syai'in athqalu fil mizan. Tak ada yang lebih banyak mendatangkan pahala lebih daripada min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Pentingnya akhlak yang baik. Walaupun pada waktu itu kita diperlakukan dengan tak elok. Dalam kuliah maghrib semalam saya ada kongsikan ayat daripada surah Fussilat, ayat yang ke-34 dan 35 daripada surah Fussilat, juz yang ke-24. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanah wal sayyi'ah, dan tidak pernah sama pengakhiran, natijah perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Tak pernah sama. Bila kita buat perbuatan yang buruk, ada natijah dia, ada pengakhiran dia, ada hukuman dia. Bila kita buat perbuatan yang baik, maka ada natijah dia. Maka firman Allah tidak pernah sama perbuatan yang baik dan buruk. Lalu Allah ingatkan kepada kita, kalaulah ada orang buat jahat kepada kita sekalipun, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, bila ada orang buat benda tak baik kepada kita sekalipun, kalau mampu, balaslah dengan baik. Balaslah dengan perkara yang baik. Sehingga kan firman Allah, kalaulah kita balas kejahatan dengan kebaikan, walaupun tak segera, walaupun ambil masa, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka keadaan permusuhan yang pada awalnya ada di antara orang tersebut dengan kamu, maka akan berubah menjadi persahabatan, ka'annahu waliyyun hamim, akan berubah menjadi sahabat yang baik. Akhlak boleh mencairkan musuh menjadi sahabat. Akhlak yang baik. Namun adakah mudah? Firman Allah tak mudah. Namun kalaulah seseorang itu ada sabar, wa ma yulaqaha, ayat yang ke-35, dan tidaklah mampu menerima pesanan ini illal ladzina sabaru, kecuali orang yang benar-benar sabar. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam pesanan ini, sabda baginda Nabi SAW, perlakulah, layanlah manusia dengan akhlak yang baik. Dan kalaulah akhlak kita teruk, maka orang yang rapat pun boleh menjadi jauh. Orang yang pada waktu itu dekat akan menjadi pada waktu itu benci dan jauh. Maka inilah pentingnya akhlak dalam kehidupan seharian, dan Nabi SAW pun diutuskan untuk menunjukkan kepada manusia akhlak yang sempurna. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, sabda Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya nampak ramai yang baru join. Kalaulah rasa bermanfaat, kalaulah rasa ada sesuatu daripada perkongsian hadis pada petang ini, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Maka inilah 3 pesanan penting daripada hadis riwayat Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka Nabi SAW pesan dengan 3 pesanan. Pesanan yang pertama, bertakwalah di mana jua kamu berada. Dan penerangan dia adalah sama ada orang nampak ataupun tidak. Kita dilihat oleh manusia ataupun tidak, kerana hakikatnya kita sentiasa berada di dalam di dalam pengawasan Allah. Wattaqullah innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah sentiasa perhatikan kita. Nasihat Nabi SAW yang kedua, setiap kali kita melakukan amalan yang tak baik, amalan buruk, susuli dengan melakukan amalan yang Allah suka. Nescaya itu akan menghilang dan menghapuskan dosa. Sama seperti ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan yang ketiga, Nabi suruh kepada kita untuk memperlakukan manusia dengan baik.
Sehingga kalaulah kita mampu, kalaulah kita seorang yang sabar, kalaulah kita mampu, maka ayat yang ke-34 daripada surah Fussilat menggalakkan kita untuk balas keburukan hatta bila orang buat jahat pada kita, bila orang buat buruk pada kita. Maka pada waktu itu dalam surah Fussilat ayat 34, Allah suruh kita balas dengan kebaikan. Namun bukan mudah. Bukanlah mudah kita nak membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi sebenarnya besarnya pahala akhlak, besarnya pahala berlaku dengan baik. Riwayat yang ke-24. Lalu riwayat tadi, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi berkata, hadis ini adalah hasan. Riwayat yang ke-24, riwayat yang ke-1236. Riwayat yang ke-1236 menerangkan tentang betapa pentingnya untuk mengelakkan perpecahan. Dan betapa pentingnya ketika mana ada pemimpin untuk mentaati pemimpin. Siapa pun pemimpin yang dilantik tersebut, hatta hamba sekalipun. Hamba. Zaman dulu, orang dulu dia bukan senang nak ikut hamba. Sebab hamba tu adalah hamba. Tapi Nabi nak ingatkan, bila dah ada pemimpin, bila dah ada ketua, maka taat. Walaupun pada waktu itu adalah hamba, kerana pada waktu itu nak mengelakkan daripada perpecahan. Kalau tidak payah masing-masing pada waktu itu, bila dah ada pemimpin, masing-masing pada waktu itu nak menjadi pemimpin. Maka berpecah belahlah pada waktu itu perpaduan dan ukhuwah umat Islam. Maka hadis yang ke-24 daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Irbad bin Sariyah, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang pada waktu itu wajilat minhal qulub, hati-hati kami bila mendengar menjadi bergetar, menjadi takut. Dahsyat pada waktu itu pesanan Nabi, nasihat Nabi, sehingga kata Irbad bin Sariyah, pada waktu itu hati kami menjadi gemetar, hati kami menjadi takut. Penyampaian Nabi SAW, peringatan yang Nabi SAW berikan. Bukan sekadar hati yang terkesan, tanpa kami sedar, kata Irbad bin Sariyah, wa zarafat minhal uyun, dan pada waktu itu air mata kami bercucuran. Maka Nabi SAW beri nasihat yang pada waktu itu meninggalkan kesan, nasihat yang pada waktu itu begitu banyak begitu banyak nasihat dan kata-kata sehingga bercucuran air mata. Maka para sahabat bila Nabi SAW telah memberi nasihat, maka para sahabat pada waktu itu telah bertanya kepada Nabi SAW sebab panjang nasihat Nabi. Maka mereka pada waktu itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Maka seolah-olah nasihat yang engkau berikan tadi seolah-olah adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami dengan sesuatu wasiat yang penting. Banyak yang kau berikan, tapi apakah pada waktu itu wasiat yang penting? Sebab kami rasa, kami perasan seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Sebab pada waktu itu sampai bergetar hati dan jiwa, sampai menitis air daripada mata. Maka Irbad bin Sariyah dan beberapa sahabat yang lain kata, bagi wasiat kepada Nabi. Maka apakah wasiat yang Nabi SAW berikan? Wasiat pada waktu itu agar mentaati pemerintah bila ada pemerintah, supaya pada waktu itu dapat mengelak daripada berlakunya perpecahan. Sabda Nabi SAW, usikum, aku berpesan kepada kamu, bi taqwallah, akan takwa. Dan kita lihat pesanan takwa ada pada setiap kali khutbah, terutamanya khutbah Jumaat. Maka dalam khutbah Jumaat, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, khatib ingatkan tentang takwa. Dan sabda Nabi SAW selepas daripada takwa, was-sam'i wat-ta'ah, penting pada waktu itu mendengar dan taat. Penting pada waktu itu mendengar dan taat.
Kenapa dia highlightkan mendengar? Sebab manusia benda yang paling dia suka adalah dia pada waktu itu nak orang lain dengar dia. Idea dia, pandangan dia. Lagi-lagi pada musim pilihan raya ni pun, masing-masing pada waktu tu Masya Allah, bila dia bercakap pada waktu yang sama, seolah-olah dialah ekonomis, pakar ekonomi. Bila dia bercakap pada waktu itu, seolah-olah dialah ilmuwan, Masya Allah. Bila dia bercakap, seolah-olah dialah hakim yang menentukan syurga neraka, Masya Allah. Bila dia bercakap pada waktu itu, seolah-olah dia yang betul. Orang yang pada waktu itu tidak menyokong apa yang disokong, semua salah. Al-Iyazubillah. Sebab kenapa Nabi tekankan takwa membawa kepada wasam'i, mendengar, wata'ah dan taat. Sebab itu benda yang susah. Benda yang susah. Masing-masing akan rasa dirinya betul. Pilihan dia betul. Apa yang difikir betul adalah betul. Apa yang dicakap semuanya betul. Dan pada waktu itu dia mudah nak menghukum orang. Sebab itu kadang-kala pada musim-musim yang seperti sekarang ini, pada waktu itu takut nak mendengar ulasan orang. Takut pada waktu itu nak mendengar kata-kata daripada orang. Yang mana yang ada adalah pada waktu itu dia menyanjung apa yang dia sokong dan mengumpat ghibat, memburukkan apa yang pada waktu itu dia tak sokong. Semua orang lain salah. Dia pada waktu itu yang betul. Tak salah pada waktu itu kita nak sokong siapa pun. Sebab kita pun pada waktu itu dah memang ada kepercayaan sendiri, ketetapan sendiri. Maka pada waktu itu tak salah pada waktu itu kita nak sokong siapa. Tapi elakkan daripada mengumpat, elakkan daripada pada waktu itu mengaibkan, elakkan daripada memburukkan, elakkan pada waktu itu menjatuhkan, elakkan daripada menghina, elakkan daripada macam-macam benda. Sebab last sekali, sekelip mata, kalaulah orang tu dalam bahtera yang sama dengan kita, berubah. Oh, sebelum ni macam-macam kita kata tentang dia. Tapi bila dalam bahtera yang sama, jadi baik dia, suci dia, elok dia. Maka Atiyah, jangan. Atiyah, jangan. Sikit lagi, 1 minit lagi dah habis. Okey. Maka daripada sini kita nampak Nabi SAW mengajar kepada kita pesanan yang penting. Takwa membawa kepada mendengar as-sama'. Dan pada waktu itu membawa kepada taat. Dan bukan mudah nak taat. Bukan mudah nak taat. Nak taat pada ibu bapa yang melahirkan kita pun ada cabaran dia. Apatah lagi nak taat kepada orang lain yang pada waktu itu mungkin berbeza ideologi dan pandangan daripada kita. Maka sahabat-sahabat, maka pada musim seperti ini, undilah pada waktu itu yang kita rasa boleh mendatangkan kebaikan untuk agama, negara dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama lebih penting daripada itu, jaga amalan kita, jaga lidah kita, jaga akal fikiran kita dengan bersangka buruk dengan sesiapa. Mudah-mudahan siapa pun yang pada waktu itu Allah pilih, Allah tetapkan, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk negara kita. Kita sambung hadis ni esok insya-Allah. Atiyah dia dah standby dah nak gegarkan apa stand ni. Kan? Okey Atiyah, sinilah sini. Okey, sini. Okey, kata assalamualaikum pada semua. InsyaAllah kita sambung, ada kuliah maghrib pada malam ini, pembacaan kitab Sirah Nurul Yakin. Maka assalamualaikum semua, dah nak habis dah. Okay, nak suka tengok live Nak cakap apa hari ni? Bila nak boleh cakap Allah, malu pula. Bila nak cakap Allah dulu. Masya Allah, Allah. Tak ada nak cakap lagi. Belum boleh cakap lagi. Allah. Okey, dia malu. Okey, kita jumpa nanti kuliah maghrib nanti, pembacaan kitab Sirah Nurul Yakin, dan insya-Allah pembacaan kitab Sirah Umrah yang sempurna kita akan baca pada malam nanti insya-Allah jam 10 malam. Kalau ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab tersebut, nanti boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kuliah maghrib nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Hadis ni kita sambung petang esok insya-Allah.